Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini saya ingin membincangkan tentang suatu watak yang tidak asing lagi bagi mereka yang menonton anime series Detektif Conan, iaitu watak Amuro-Toru. Tapi sebelum mulakan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin mengingatkan bahawa saya sedang menuju kepada 2k subscriber sebelum menjelang tahun 2021 dan impian ini hanya akan jadi kenyataan dengan bantuan daripada anda semua. Jadi kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe di bawah. Kepada yang dah subscribe, jangan lupa untuk like dan share video ini kepada kenalan-kenalan korang ataupun family-family korang. Baiklah, tanpa mengakhirkan masa lagi, Amuro-Toru merupakan satu watak yang pertama kali hadir dalam anime series Detektif Conan dalam episod yang ke-667, yang mana pada kehadiran pertama Amuro-Toru ini, dia telah pun membawa watak sebagai seorang waiter dalam restoran yang telah dihadiri oleh Ran Mouri, Conan Edogawa dan juga Kogoro Mouri untuk meraihkan kawan Kogoro Mouri yang akan berkahwin tak lama lagi. Dan Amuro-Toru ni juga kita dapat lihat dalam episod yang ke-677 merupakan seorang private eye ataupun spy yang telah pun diupah oleh bakal pengantin perempuan yang nak berkahwin tu untuk menyiasat tentang bakal suami dia ni kan. Dan Amuro-Toru juga telah mengenalkan diri dia sebagai Amuro-Toru, iaitu Tante San, merupakan seorang detektif. Walau bagaimanapun, Amuro-Toru dilihat dalam episod yang ke-677 telah membuat deduction yang salah ataupun telah membuat keputusan yang salah, yang mana keputusannya telah menyalahkan Banbasan, iaitu bakal pengantin lelaki, yang mana sebenarnya pengantin perempuan tu yang telah bunuh diri kan dalam episod ni. Dan disebabkan oleh kesalahan tersebut, akhirnya Amuro-Toru telah pun berjumpa dengan Kogoro Mouri dan bekerja sebagai seorang part-time worker di Pirate Cafe di bawah agensi Detektif Mouri untuk menjadi anak murid kepada Kogoro Mouri ataupun apprentice kepada Kogoro Mouri, yang mana pada mulanya Kogoro Mouri memang tak nak dia kan, tapi dia telah memberitahu kepada Kogoro Mouri bahawa dia akan membayar setiap tuition fee bagi setiap latihan yang dia ajar. Jadi Kogoro Mouri pun bersetuju untuk menjadikan Amuro-Toru ni sebagai dia punya apprentice. Dan Amuro-Toru juga dikenali sebagai Kogoro Mouri top apprentice kan. Kemana-mana Kogoro Mouri bawa pun, Kogoro Mouri akan kenalkan ke orang Amuro-Toru ni sebagai top apprentice dia, sebab Amuro-Toru lah anak murid dia yang berbayar. Dan akhirnya dia pun setujulah. Maka Amuro-Toru pun mulalah mengikut kes-kes Kogoro Mouri ni. Dan Amuro-Toru ni juga kita dapat lihat merupakan watak yang mati talented lah. Boleh dikatakan semua benda dia boleh buat. Dia pandai, lepas tu dia juga diakui handsome. Even Sonoko pun kata dia handsome, Ran pun kata dia handsome, dan beberapa watak perempuan yang boleh tengok dia pun akan kata yang Amuro-Toru ni seorang yang handsome. Lepas tu dia pandai masak pula. Kemudian dia combat skill dia pun memang hebat lah, sebab Amuro-Toru ni memang seorang polis kan. Kemudian dia punya pandai buat kek pun pandai, buat sandwich pun pandai, main gitar pun pandai. Sampai Conan Edogawa pun kadang-kadang boleh tengok dia tu macam, uish, sebenarnya siapa Amuro-Toru ni kan, semua benda dia pandai. Tapi Amuro-Toru ni sebenarnya merupakan satu watak yang kita tahu adalah Babon, yang mana Babon ni sebenarnya satu watak yang telah pun disebut oleh Mizuna Shirena kepada Jody Sensei dalam episod yang ke-509 lagi, bahawa organisasi hitam telah pun mengaktifkan seorang ahli baru yang mempunyai skill intelijen yang tinggi untuk menyiasat tentang mereka yang dikenali sebagai Babon. Dan Babon ni merupakan mula-mula Babon ni kita ada kemusykilan lah terhadap 3 watak, iaitu Sera Masumi, kemudian Okia Subaru dan juga Amuro-Toru. Dan akhirnya identiti sebenar Babon ni telah terbongkar dalam episod yang ke-704, iaitu episod yang bertajuk The Jet Black Mystery Train Destination, yang mana Amuro-Toru telah memberitahu kepada Ai Haibara ataupun Sherry, yang mana pada masa itu sebenarnya bukan Ai Haibara yang di Sherry tu, tapi ada orang lain yang menyamar. Bila Amuro-Toru jumpa dengan Sherry yang menyamar tu, dia telah menyebut bahawa nama dia adalah Babon. Dan dia juga memberitahu kepada Sherry bahawa Sherry ni kelihatan sama seperti ibunya, iaitu The Hell Angels, yang mana Amuro-Toru sendiri pernah berjumpa dengan family kepada Shiho Miyano ni lah ataupun Sherry. Dan Amuro-Toru daripada situ kita telah tahu bahawa dia adalah Babon, tapi dia tidak menghilangkan diri dia selepas peristiwa tersebut. Selang seminggu lebih macam tu, dia telah kembali kepada Pirate Cafe untuk menjadi part-time worker di Pirate Cafe. Pada masa ini Conan Edogawa dah tahulah bahawa dia adalah Babon, sebab Conan lah yang telah merancang untuk menyelamatkan Ai Haibara dalam The Jet Black Mystery Train tu kan. Tapi Conan Edogawa tak bongkarkan lagi rahsia dia. Lagipun Babon tak ada buat apa-apa yang membahayakan Kogoro Mouri, Ran ataupun Detective Boys kan. Jadi Conan Edogawa pun macam just follow the flow je lah. Dan Amuro-Toru ni juga kita dapat lihat merupakan watak yang ceria dan dia boleh get along dengan budak-budak lah. Dia pun rapat dengan Detective Boys dan Detective Boys pun boleh masuk sekali dengan dia. Bahkan ada satu episod tu dia siap membantu Conan dan Detective Boys lagi untuk mencari strap Ai Haibara yang telah jatuh dalam kereta api. Padahal strap Higo tu kecil je kalau kira kan, tapi dia sanggup tolong sampai dia siap kontak member dia polis yang lain lagi untuk naik kereta api tu untuk pergi cari nama budak yang ada dekat kereta api tu kan. Kalau korang nak tahu lebih, korang kena tengoklah episod ni kan. Jadi
Dia kita lihat satu watak yang ceria dan satu watak yang riang lah kan. Dan watak Babon ni juga merupakan musuh kepada Morobo Shidai ataupun Akai Suichi yang mempunyai kod name Rai dalam The Black Organization. Yang mana Amuro Toru ni sangat benci kepada Akai Suichi. Kita juga dapat lihat bahawa Vodka pernah memberitahu bahawa Babon ni dia lebih benci kepada Akai Suichi lebih daripada Jin sendiri benci kepada Akai Suichi. Dan Jin dan Mizuru dan Shirena sendiri mendescribekan Babon ni sebagai satu watak yang sangat mahir dalam mengumpul maklumat lah. Bahkan satu watak yang sangat, orang kata intelijen dia sangat tinggi lah. Jin sendiri mengatakan bahawa Babon ni merupakan satu watak yang sekretif sama macam Vermouth. Jadi Jin ni tak banyak tahu sangat pasal Babon dan dia pun tak banyak kontak sangat dengan Babon lah. Kalau boleh dia pun tak nak kontak sangat dengan Babon ni. Dia kata macam tu lah dalam episod yang pasal Ska Akai yang bomba case tu kan. Yang the bomb case dekat satu kedai sukan tu, Beka Sport punya kedai tu. Yang mana sebenarnya yang dalam episod tersebut Black Organization berusaha untuk menembak ataupun berusaha untuk membunuh Ska Akai. Yang sebenarnya Ska Akai itu merupakan adalah yang mana Ska Akai itu sebenarnya hanyalah merupakan satu penyamaran yang dilakukan oleh Amuro Toru sendiri. Sebab apa? Sebab Amuro Toru sendiri ni Jin kata dia tak percaya pun kematian Akai Suichi sejak daripada pertama kali kematiannya lagi. Jadi Amuro Toru telah menyamar sebagai Ska Akai untuk berjalan di sekitar kawan-kawan atau perkenalan Akai Suichi untuk memastikan adakah dia betul-betul mati ataupun tidak. Dan daripada situ dia buat pemerhatian dan dia lihat bahawa kawan-kawan dia sendiri pun mengakui bahawa Akai Suichi ni telah pun mati. Tapi yang menyebabkan Amuro Toru ni sangat-sangat benci kepada Akai Suichi adalah disebabkan oleh seorang kawan baik dia iaitu Scorch yang merupakan ejen undercover dalam The Black Organization juga. Scorch ni telah pun mati dan masa Scorch mati tu Amuro Toru sampai kat tempat tu, Amuro Toru melihat bahawa Akai Suichi berada di tempat kejadian dengan memegang sepucuk pistol, kemudian mengatakan kepada Amuro Toru that the betrayer must be punished, iaitu orang pengkhianat ni mesti dihukum kan. Maka dia pun bersangka bahawa Akai Suichi lah yang telah membunuh Scorch setelah mengetahui identiti Scorch yang sebenar adalah seorang polis undercover. Jadi start daripada hari itu dia sangat-sangat bencilah dengan Akai Suichi ni. Tapi sebenarnya apa yang berlaku adalah Scorch yang telah membunuh diri dia sendiri selepas identiti dia terbongkar kepada The Black Organization. Kalau nak tahu lebih pasal Scorch ni, nanti saya akan bincangkan dalam video yang lain tentang Scorch sendiri. Cerita tentang Scorch ni pun best juga sebenarnya. Jadi dari situlah kita dapat lihat yang Amuro Toru ni sangat-sangat bencilah kepada Akai Suichi. Dan ada satu part dalam movie yang ke-20 iaitu The Darkest Nightmare ni, ada fight scene iaitu combat scene antara hand to hand combat scene lah antara Akai Suichi dengan Amuro Toru ni. Memang sangat-sangat best lah saya cakap kan. Memang padu ada punya fight scene tu, memang saya suka tengok. Walaupun movie ni non-canon, tapi kalau korang yang nak layan tentang dia punya fight scene sekadar nak jadi sebagai satu, orang kata nak tengok je kan macam mana diorang gaduh, korang boleh tengok dalam movie tersebut. Tapi ni tak ada kena-mengena dengan anime series lah, sebab movie kan non-canon kan. Jadi kembali balik kepada anime series kita ataupun kepada canon punya plot dia. Amuro Toru ni juga kita dapat lihat merupakan seorang yang pernah berjumpa dengan family Miyano sendiri, iaitu Elina Miyano, Atsushi Miyano dan juga Akemi Miyano. Yang mana masa dia kecil dulu dia ni selalu dibuli oleh kawan-kawan dia dan Amuro Toru ni suka bergaduh lah, boleh dikatakan macam tu kan. Dan setiap kali pergaduhan dia akan ada cedera lah. Maka Akemi Miyano lah yang bawa dia jumpa dengan mak dia iaitu Elina Miyano untuk dirawat. Sebab Elina Miyano ni merupakan seorang doktor dan ayah kepada Akemi Miyano iaitu Atsushi Miyano juga merupakan seorang doktor. Jadi Elina Miyano lah yang sentiasa merawat dia. Mula-mula tu dia macam tak suka juga kan. Tapi sebab Elina Miyano ni layan dia baik semua, sampai dia sendiri mencederakan diri dia. Dia sanggup macam terjatuh, sengaja jatuh lah. Dia sanggup sengaja mencederakan diri dia lah semata-mata untuk berjumpa dengan doktor yang dia minat iaitu Elina Miyano. Sampailah ketika satu hari Elina Miyano terpaksa pergi untuk meneruskan kajian dia bersama dengan suaminya iaitu Atsushi Miyano tentang drug yang dihasilkan iaitu APTX 4869 ataupun telah pun dipanggil oleh Elina Miyano sebagai The Silver Bullet lah. Pasal APTX 4869 dengan Silver Bullet ni pun kita akan bincang dalam video yang lain, tak nak sentuh banyak pasal ni. Cuma ni nak bagi tahu yang Amuro Toru ni sendiri telah berjumpa dengan Elina Miyano dan Atsushi Miyano lah, dan memang dia sangat-sangat minat dengan Elina Miyano. Sebab tu masa dia jumpa dengan Ai Haibara dalam The Jet Black Mystery Train tu, dia kata dekat Ai Haibara yang Ai Haibara punya muka ni sama dengan The Hell Angels ataupun sama dengan Elina Miyano. Kemudian Amuro Toru ni juga dalam episod yang ke-783 kita mengetahui bahawa apabila Akai Suichi telah membongkarkan identiti dia yang sebenarnya, dia merupakan seorang ejen undercover yang berkhidmat di bawah PSB iaitu Police Security Bureau, yang mana merupakan ejen undercover lah kan. Dan dia ni
terkenal dengan nama nickname dia iaitu Zero Chan, Zero Oni-chan lah. Yang mana sebenarnya kesilapan dia lah apabila dia telah membocorkan nickname dia ni kepada Conan Edogawa. Dalam episod yang ke-771, dia telah membocorkan nickname dia ni kepada Conan Edogawa yang masa dia kecil dulu kawan-kawan dia panggil dia Zero, yang bermaksud dia transparent ataupun dia invisible macam tu kan. Maka dari situ Conan dapat teka yang dia ni sebenarnya seorang agent undercover, dan apabila Conan bagi tahu Akai Suichi pun melakukan siasatan dan mendapati bahawa ada seorang ejen yang bekerja di bawah PSB MPD iaitu Polis Security Bureau Metropolitan Police Department, yang mana merupakan seorang yang bernama sebenarnya adalah nama Rei Furuya. Dan dalam episod yang ke-783 ni pun kita dapat lihat bila Akai Suichi panggil nama sebenar dia iaitu Rei Furuya, dia sangat-sangat terkejut. Tapi Akai Suichi tetap tidak menceritakan kepada dia tentang kematian Scorch, walaupun Akai Suichi mengetahui yang sebenarnya dia adalah ejen undercover, sebab Akai tahu yang susah untuk dia terima kematian sahabat baik dia tu kan. Macam mana Akai pun sampai hari ni sedih dengan kematian Akemi Miyano. Jadi Akai Suichi tidak memberitahu kepada dia perkara yang sebenar lagi lah. Daripada situlah kita mengetahui bahawa sebenarnya Babon merupakan seorang polis undercover yang telah pun bekerja untuk seorang ejen undercover yang berkhidmat di bawah PSB yang ditugaskan untuk mencari maklumat tentang The Black Organization. Dan kita juga dapat lihat tugas Amorotoru sebagai Babon, iaitu seorang member dalam The Black Organization yang sekarang diberikan oleh Ram kepada dia adalah untuk mengkaji tentang Shinichi Kudo. Sebab dalam episod yang ke-942 iaitu The Crimson School Trip, dilihat bahawa Shinichi Kudo masih lagi hidup, namun family Kudo telah pun berjaya menafikan hal tersebut. Namun Ram tetap mengarahkan Babon untuk mengkaji tentang Shinichi Kudo. Jadi sekarang dia punya misi adalah untuk mengkaji tentang Shinichi Kudo. Jadi itulah sedikit tentang Babon dalam perkongsian kali ini. Kalau korang ada info-info yang lebih menarik, boleh komen di bawah, dan saya minta maaf atas sebarang kekurangan dalam video kali ini. Terima kasih pada sudi menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe video ni supaya saya dapat mencapai 2k subscriber sebelum tahun 2021. Terima kasih pada yang sudi menonton. Saya ucapkan see you in next video.